Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Dulu saya ucapkanlah selamat datang ke siri kreatif PDPR Microsoft Software untuk PDPR langsung daripada Kedah Digital Center. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana bersama-sama mengikuti siri kita pada hari ini. Baiklah, jadi untuk siri pada kita pada hari ini, izinkanlah saya lah, terangkan sedikit apa itu Kedah Digital Center. Kedah Digital Center merupakan projek kerajaan negeri Kedah. Kedah diterajui oleh Kedah, maksudnya Kuala Park Corporation Sdn Bhd operasinya. Jadi sekarang ni untuk sesi pada petang ini, kita akan bersama-sama dengan coach, dengan coach Julie. Jadi izinkan seketika saya menerangkan sedikit latar belakang coach kita pada hari ini. Biar terringkas, coach Julie kita berasal daripada Seramat Johor sebagai penolong pengarah, perkhidmatan di STV Jabatan Perlis. Perkhidmatan dia nampak perkhidmatan daripada SMK Bandar Putra Seramat Johor, Kuala Perlis, dan pendidikan yang paling tinggi dan seterusnya, diploma ijazah sarjana di UC, dan juga penlibatan dan anugerah seperti yang dipaparkan, dan juga merupakan seorang top tempat keempat cikgu juara digital. Jadi untuk seterusnya pada petang ini, jadi saya dengan hormatnya lah menjemput Coach Julie untuk bersama-sama kita pada hari ini. Silakan. Ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Hanep dan juga tim KDC Kedah Digital Center kerana menjemput sekali lagi saya sebagai penceramah bagi perkongsian siri kreatif PDPR. Baiklah. Apa khabar cikgu? Ya, sihat Cik Hanep. Ini merupakan pertemuan kita kali yang kedua. Dan merupakan siri kita yang ketiga tentang PDPR ni. Banyak lagi kan lepas ni kan Cik Hanef kan? Ya, kita akan kita akan banyak lagi aktiviti kita. Maksudnya kita akan setiap hujung minggu hari Jumaat kita akan masa yang sama, hari yang sama kita akan buat PDPR ni semua cikgu. Saya dengar pun Cik Hanep, saya dengar pun tajuk tu pun memang menarik kan, untuk khususnya untuk guru-guru lah bagi persiapan PDPR selama 25 hari nanti akan datang ni kan. Betul. Baiklah. Jadi saya serahkanlah sesi ni bersama dengan coach kita, Cikgu Julie, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulakan perkongsian saya pada hari ini bertajuk Microsoft Sway. Apa itu Microsoft Sway ni kan? Dan bagaimana Microsoft Sway ni membantu khususnya kepada para guru dalam melaksanakan PDPR. Dia punya orang kata fungsi dengan dia punya aplikasi ni memang sangat mudah untuk guru-guru ataupun penuntun di luar sana untuk gunakan. Baik, untuk sesi perkongsian saya ni, saya peserta boleh membuat secara hands-on bersama saya. Boleh sediakan 2 device ke ataupun satu device pun tak ada masalah. Cuma agak sukarlah, satu nak mendengar, nak buka Facebook live ni, kemudian yang kedua kita nak buat hands-on. So kalau boleh ada dapat 2 device tu memang lebih mudah lah dapat ikut. Baik, Sway.
Okey, sebelum tu saya nak sampaikan di akhir perkongsian ni insya-Allah anda semua akan dapat mengenal apa itu Microsoft Suite, bagaimana Microsoft Suite ni sebagai alat bantu PDP ataupun PDPR yang berkesan, dan insya-Allah kalau ada masa dalam masa 1 jam saja ni, insya-Allah kalau ada masa kita saya akan berkongsi cara mudah bina portfolio menggunakan Microsoft Suite. Dengar nampak macam portfolio macam mana boleh dalam masa berapa minit ni boleh siap kan portfolio tu. Okey, insya-Allah kita akan kongsikan pada akhirnya. Baik, apa itu Microsoft Suite? Okey, Suite tu dia dia punya SWAY tu stand for Simple Web Application for You. Okay, dia ambil S, dia ambil W, dia ambil A dan juga dia ambil Y. Okay, Simple Web. Web tu macam laman lah kan, laman site. Okay, dia seolah-olah macam blog. Okay, tetapi dia tidak memerlukan kemahiran yang tinggi seperti HTML ke WordPress. Maksudnya coding HTML, coding PHP dan tidak perlu kemahiran WordPress, Joomla. Itu adalah orang kata untuk buat satu laman web yang lebih canggih lah. Okay. So Microsoft Suite ni merupakan satu aplikasi daripada Microsoft, okay, yang kita boleh dapat melalui Office 365 yang mana boleh membantu kita ataupun pelajar untuk membuat satu pembentangan ringkas. Okey, pembentangan ringkas. Pembentangan ni sebenarnya untuk guru memang sangat sinonim lah kan. Okey, ia berfungsi seakan-akan seperti Microsoft PowerPoint tetapi bentuknya lebih ringkas, padat dan juga lebih mudah. Lebih-lebih lagi ia diakses secara dalam talian tanpa perlu tekan butang save. Okey, secara online lah. Okey, secara cloud. So tak perlu tak ada button save pun. Okey. Ia boleh diubah suai penggunaannya menjadikan seakan-akan laman web bagi mereka yang kurang pengetahuan cara untuk membina blog ataupun laman web. Dengan fungsi yang ringkas, pembentangan melalui Suite ni sangat mudah difahami oleh orang lain. Contoh yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ataupun cikgu-cikgu boleh lihat adalah skrin lah. Okay, saya menggunakan Suite untuk penyampaian ataupun untuk perkongsian pada hari ini. Okay, baik. Sebelum kita pergi kenal lagi Suite itu apa, saya akan berkongsi sedikit ataupun contoh-contoh bahan hasil daripada Microsoft Suite ini. Ini adalah sahabat-sahabat digital classroom saya. Okay, saya minta permission untuk share bahan mereka. Okay, kita tengok dulu Teacher K ni, sahabat saya daripada Terengganu. Okay, Cikgu Kamariah Awang. Okay, beliau mengajar matematik. So dia menggunakan Suite ni dalam penyampaian ataupun dalam PDP-nya. Okay, subjek matematik tahun 3, topik bentuk 3D. Okay, inilah contoh hasil. Nampak? Dia nampak menarik, boleh masukkan bahan gambar, boleh masukkan video, boleh masukkan audio. Okay, so nak sampaikan pun pelajar akan lebih tertarik sebab dia nampak macam interaktif. Okay, dan dia secara online. Jadi kita boleh share link saja. Macam kawan saya ni, dia share link dekat saya. So saya boleh displaykan dekat ataupun saya boleh kongsi dekat tuan-tuan dan puan-puan semua. Baik. Contoh kedua, sahabat saya daripada SMK Masuri, Langkawi. Okay. Dia menggunakan Suite ni untuk pencalonan Microsoft Innovative Educator MIEE Expert pada tahun lepas. So dia punya display dia dalam bentuk slide. So Suite ni memang boleh kita boleh pilih cara nak bentuk blog ke, cara bentuk slide ke. Okay, gambar pun dia jadi macam stack ni. Cantik kan? So sangat menarik lah untuk kita gunakan. Okay. Kemudian yang ni kita daripada Langkawi kita terbang ke Johor. Cikgu Nat ni salah seorang sahabat saya yang mengajar pendidikan khas di Batu Pahat, Johor.
Mungkin ada yang kenal ni yang dalam ni kan. Okey, beliau mengajar pendidikan khas, so dia menerangkan topik keluarga saya. Simple kan cikgu? Cikgu tengok dia bentuk blog. So dia memperkenalkan ahli-ahli keluarga dengan pelajar pendidikan khas sekolah rendah dia. Okey, macam mana aktiviti yang bersama keluarga. Nampak macam sangat menarik. Nampak macam pakar lah, profesional nak buat macam blog ni. Padahal simple sangat. Okey. Kemudian ni Cikgu Bella ni, mesti ramai ni satu Malaysia semua kenal Kak Bella ni kan. Okey, yang ni dia pun pendidikan khas. Sebelum ni lah, sekarang dah rimat di IPGM. Okey. So kat sini cara dia display untuk tajuk yang berkaitan dengan pendidikan khas. Ni anak-anak pendidikan khas dia. Okay, dan boleh masukkan slide by slide. Okay, maknanya yang ni adalah sway juga. Maksudnya sway ke dalam sway. Okay, boleh kita boleh joinkan. Okay, hasil lain adalah Cikgu Liz juga cikgu daripada pendidikan khas di Johor. Yang ni kelainan sikit. Okay, Cikgu Liz ni dia menggunakan sway ni untuk aktiviti dia listkan program ataupun aktiviti pendidikan digital yang dia ceburi. Okay, dia jadi macam portfolio kita lah kan. Portfolio kita, laporan kita ataupun evidence kita kalau nak mohon guru cemerlang. Okay, kemudian orang kata simpanan kita, apa aktiviti yang kita memang kita simpan selama ni. Kadang-kadang kita simpan dalam file, okay, kita simpan dalam folder. Tapi bila kita simpan semua dalam sway, lepas tu kita save link tu, kita boleh rujuk mudah sajalah tanpa orang kata nak pakai pen drive. Kalau ada tiba-tiba ada pemantauan daripada pihak Nazir, kita boleh just tunjuk link ni sahaja. Okay, tengok contoh Cikgu Liz kita buat. Okay, bahan-bahan ataupun slide yang dia pergi penceramah dia masukkan dalam ni. Okay, kemudian dia letak juga channel dia. Okay, kat sini. Jadi banyaklah, bukan guna untuk PDP saja slide ni. Sway ni, sorry. Sway ni bukan untuk PDP, untuk personal kita boleh masukkan. Okay, gambar-gambar boleh masukkan. Gambar pula dia boleh display dalam bentuk satu-satu macam ni. Ataupun dalam bentuk stack yang tadi saya dah tunjukkan. Kemudian ni lah Cikgu Liz juga, kalau untuk pengetahuan semua, dia salah seorang guru adiwira lah. Okay, cikgu-cikgu hebat ni. Saya tumpang kehebatan mereka ni. Okay, ni contohlah portfolio lah orang panggil kan. Contoh portfolio ataupun aktiviti yang kita boleh letak dalam sway. Okay, last kali saya nak share, saya pakai yang ni dulu. Apa lagi sway ni boleh hasilkan? Zaman-zaman COVID ni nak buat orang kata nak buat majlis perkahwinan. Okay, memanglah orang kata kos yang rendah lah, sebab siapa yang nak berumah tangga waktu COVID ni memang kos dia memang rendah sangat, sebab kita satu lagi tetamu lah kan. Okay, satu lagi boleh guna cara Cik Zul kita daripada Microsoft ni. Okay, dia menggunakan sway ni untuk kad kahwin. Okay, tengok contoh dia, contoh kad kahwin dia. Okay, majlis kesyukuran. Sebab apa, orang kata kita lebih bagi secara digital ni. Ni idea lah, idea yang kita boleh hasilkan daripada sway ni. Okay, boleh letak tarikh dan sekian ayat-ayat yang dalam kad tu. Okay, boleh letak juga gambar dia di belah pihak perempuan. Macam ni dia dia jemput kenduri kesyukuran kat tempat rumah dia. Jadi dia dah majlis tu dah dibuat di rumah perempuan. So dia boleh displaykan, boleh share. Okay, dan dia sertakan juga kad jemputan. Okay, dia sertakan kad jemputan dan dia sertakan sekali lokasi majlis. So macam mana dia sampaikan dekat tetamu? Dengan cara dia share link ni dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram. Sekarang memang semua orang sebut-sebut grup kan. Kita ada kemudahan WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram. Boleh share saja. Share link ni dapatlah jemputan tu. Mudah, sangat mudah. Dan tidak memerlukan kos pun. Okay. Okay, itulah contoh-contoh bahan ataupun hasil daripada sway ni.
Okay, so jom kita start belajar bagaimana untuk memulakan Sway ni. Okay, ada banyak cara sebenarnya untuk memulakan Sway ni. Satu, kita boleh pergi pada office.com. Okay, satu lagi, kalau guru-guru di luar sana boleh menggunakan portal Delima. Okay, macam biasa, type dekat atas tu portal.mui.edu.my dan akan pergi ke paparan seperti di hadapan anda ni. Okey, kemudian log masuk. Okey, log masuk dan pergi kepada email MUI lah. Okey. Okey. Kat mana nak pergi Sway tu? Okey, pergi bahagian guru. Okey, dia minta sekali lagi. Kita masukkan balik. Okey, bila tiba kat sini, kita boleh pergi kepada aplikasi pun boleh ataupun kita terus pergi klik dekat atas tu, aplikasi dan seterusnya Microsoft. Okey, Microsoft. Banyak kat sini yang cikgu-cikgu boleh explore. Okey, kita ada juga Word online. Okey, so dalam Sway, kita boleh guna Word. Kita boleh joinkan contoh bahan kita dalam Word. Soalan pelajar dalam Word, kita boleh masukkan ataupun kita boleh embedkan ke dalam Sway. Begitu juga Excel, PowerPoint, okey. Dan juga yang orang kata bahan soalan-soalan kita boleh buat pakai Microsoft Form, okey. Kita boleh masukkan. Okey, Sway terdapat di bawah ikon Office 365. Cikgu klik Office 365. Okey, dia akan minta kita masukkan lagi lah, masukkan balik. Yang ni kena ingat lah cikgu, ID ni kena hafal lah. Saya pun memang dah hafal lah. Dah hafal dan dah ada dekat PC, dah remember. Okey, kat sini Okey, bila kita masuk sahaja Office 365, dia ada senarai kat bawah ni. Kalau tak keluar, cikgu punya Sway, gambar Sway kat sini, cikgu boleh cari. Okey, cikgu boleh cari all application, akan keluarlah Sway. Okey, so kita klik Sway. Boleh ya ikut. Kalau ada soalan ataupun ada apa yang cikgu nak tanya, cikgu boleh tinggalkan di ruangan komen tu lah. Okey, ini paparan apabila cikgu dah masuk dalam Sway. Okey, ini cara kita mula menggunakan ID Delima. Okey. Ada cara yang kedua, cikgu boleh terus kepada sway saya kecilkan sway.office.com. Okey, baik. Ini cara kalau kita masuk direct web Sway. Okey. Bagi cikgu-cikgu yang bagi tuan-tuan perempuan yang bukan guru, boleh guna Sway ni, tetapi kena maksudnya daftar dulu dalam akaun Microsoft. Tapi taklah dapat orang kata keistimewaan macam yang ID Delima ni. Okey, ID Delima ni dapat dia punya paparan dia lainlah sikit daripada yang akaun Gmail, dan saya rasa macam tak lama kot pakai, dia bagi masa free trial sahaja. Okey, dan button dia tak ada pun start from a topic dengan start from a document ni. Dia lain sikit lah sebab benda kalau kita pakai ID Gmail biasa kan. Okey, tapi syarat dia kenalah daftar Microsoft dulu, ID tu. Baru boleh masuk. Tak lama lah dapat guna. Tapi kalau ada ID Delima memang boleh gunalah sehingga bila pun. Okey. So ini paparan Sway. Okay, ini cara kita masuk melalui sway.office.com. Yang ni pula adalah paparan yang kita masuk bila menggunakan melalui Delima. Okay, sama je sebenarnya. Okay, sama je. Okay. Saya pergi yang dekat sini ataupun saya sharing yang ni lah. Okay. Dekat
atas ni bila kita masuk dia ada new, okay, dia ada start from a document, kemudian dia ada juga template-template yang dah siap. So dekat sini sebenarnya bagi yang kita yang tak berapa nak kreatif ni, lainlah yang cikgu-cikgu kat luar tu memang kreatif yang boleh mulakan daripada zero sampai dapat satu hasil yang cantik. Okay, tapi bagi yang macam saya sendiri pun tak kreatif, saya suka ambil idea orang dan saya top up, buang-buang sikit kan. Okay, boleh ada template yang dah siap. Okay, dalam template yang dah siap ni kita boleh ambil saja dan dari segi dia punya paparan dia apa semua dia dah ni lah, kita still lagi boleh ubah tapi dia dah macam orang kata dia dah susun elok lah ikut template yang dia bagi contoh tu. Okay, kalau cikgu nak guna yang baru pun tak ada masalah, nak guna template yang sedia ada pun tak ada masalah. Kalau kita nak ambil orang kata contoh-contoh lesson plan daripada perkongsian dalam Microsoft Educator Community pun tak ada masalah. Okay, untuk pengetahuan para peserta, Microsoft ada menyediakan satu portal pembelajaran secara kendiri, nama dia Microsoft Educator Community. Okay, cikgu boleh, yang tu saya share kemudian lah. Okay, insyaAllah saya share selepas ni cara nak masuk dalam MEC ni. So dalam ni sebenarnya ada ramai guru-guru satu global dia dah share lesson plan. Okay, so kita boleh ambil idea dia lah macam mana susun atur dia dalam Sway. Okay, kalau template baru yang macam ni okay, kita boleh ambil yang mana-mana yang kita suka. Okay, saya tunjuk contoh. Okay, saya tunjuk contoh yang saya. Okay, kejap. Allah, pada tak boleh buka. Sebenarnya presentation tadi saya cakap dia guna kita guna juga Sway lah untuk sampaikan. Okay, kejap kita buka yang melalui ni. Okay, ni. Okay, ni contoh ketika saya menjadi guru lah sebelum ni. Sebenarnya saya telah berpindah ke JPN dalam bulan 3 macam tu. So bahan-bahan ni ada yang saya buat semasa saya bergelar cikgu lah, bergelar guru. So bahan ni, ini idea lah. Ini idea kalau kita nak guna untuk khususnya semasa PDPR, kita boleh buat satu contoh lesson plan rancangan mengajar yang kita dah ada set induksi, kita dah ada bahagian penyampaian, bahagian tengah tu kan, set induksi, lepas tu bahagian aktiviti, kita boleh letakkan aktiviti dan akhirnya bahagian penilaian iaitu soalan lah untuk mengukuhkan lagi pemahaman pelajar tu. So kita boleh letak siap-siap dalam satu PDPR. Terpulang untuk cikgu, sama ada cikgu nak buat Sway ni ikut satu-satu PDPR slot cikgu ataupun cikgu nak dalam Sway ni ada untuk hari-hari berikutnya terpulang. Okay, kalau macam saya suka satu bahan PDP terus. Rujukan saya untuk mingguan. Satu minggu tu kita akan jumpa 2 kali kelas dalam masa 1 jam. Kita buat bahan kita ni ataupun penyediaan Sway kita ni dalam masa 1 jam. Okay, kita agak-agak boleh capai, objektif kita tercapai. InsyaAllah kita boleh gunakanlah sebagai alat bantu untuk membina bahan PDPR. Okay, ni contoh yang saya buat. Okay, memang dalam Sway tu tak adalah gambar kita kan. Gambar yang kita rasa kita nak letak tu tak ada. Tapi kita boleh menggunakan contoh baru-baru ni saya dah berkongsi berkenaan dengan Canva, slot siri 1 saya. So kalau yang mana terlepas boleh rujuk balik Facebook Kedah Digital Center, scroll balik tengok perkongsian tentang Canva. Ataupun kemarin dulu saya dah bawah SSTP channel pun ada perkongsian tentang Canva ni, ataupun cikgu boleh dalam YouTube tu ramai orang yang dah share.
So boleh buat kita punya starting ataupun kita punya background ni pakai Canva. Okay, nampaklah menarik, kita boleh dah letak. Sebab kita nak attraction pelajar kita kan, kita dah letak gambar kat situ, tajuk dan sebagainya. So boleh design dulu menggunakan Canva dan nanti boleh upload. Okay, kemudian kita boleh letaklah objektif ke kriteria yang kita nak capai untuk pelajar. Okay, boleh letak dalam ni, tak ada masalah. Ini untuk contoh kita juga, untuk kita punya panduan juga apa yang kita nak capai pada pelajar. Okay, so kita boleh mulakan dengan okay, typing error kat sini. Okay, kita boleh mulakan juga dengan set induksi, kita tunjuk pembelajaran yang lepas, kita boleh letak video dekat sini. Okay, kemudian kita juga boleh letak audio. Okay, saya tadi terlupa nak share audio, so mungkin tak berapa dengar. Okay, kat sini kita boleh rakam suara kita. Okay, kalau kita share sahaja sway ni, share sahaja link ni dekat pelajar, lepas tu kita letak audio kita, insyaAllah pelajar tu boleh belajar sendiri bila-bila masa. Dia nak belajar pagi, dia nak belajar petang, dia nak belajar malam, so dia boleh rujuk. Dia boleh rujuk dan dia boleh ikut time dia, masa dia untuk belajar. Okay, cikgu boleh letakkan gambar pula boleh letak dalam paparan pelbagai bentuk, dan akhirnya boleh letak soalan. Soalan penting kan untuk kita dapat respon pelajar kita. Okay, ini soalan ni saya buat dalam bentuk Microsoft Form lah. Okay, boleh masukkan, boleh embed. Okay, sebab saya ni saya tukar surface ni, dia jadi kena banyak kali ni lah. Okay, dia akan jawab lah soalan ni. Dia sebenarnya paparan dia ada kat sini terus. Okay, itu contoh idea. Okay, untuk kawan-kawan kalau nak, cikgu-cikgu di luar sana kalau nak buat menggunakan Sway ni. Okay, kita akan mula. Okay, macam tadi kalau dah buka melalui portal tu tak ada masalah, boleh guna terus. Okay, kalau siapa yang baru nak mula boleh type URL sway.office.com. Okay, masukkan. Dia keluar. Okay, kita create new lah. Kita tak ambil yang dah siap, kita ambil create a new. Okay, ini dalam mode edit lah, untuk edit Sway. Yang tadi dia dah present, kita dah boleh gunakan untuk pembentangan. Okay, di atas ni adalah storyline dan juga design. Okay, storyline ni dia untuk kita edit lah, untuk kita buat Sway ni. Okay, kalau kita start dengan background dulu kita buat satu-satu. Okay, design pula untuk display apa design ataupun apa cara bentuk yang kita nak displaykan kita punya presentation, dalam bentuk blog ke, dalam bentuk slide ke, dia ada banyak lah style kat sini. Okay, tapi design kita jangan usik dulu, kita start dengan storyline. Okay, contoh kita buat sama-sama Okay, ada apa-apa soalan nanti moderator pun boleh tolong tengokkan sama. Okay, kita start dengan tajuk. Okay, dengan kita ambil background. Okay, tajuk, katalah saya buat subjek. Okay, kita terus subjek lah, senang. Saya buat, okay, sebelum tu cikgu, minta maaf. Pada saya lah, elok cikgu adakan cari siap-siap contoh DSKP ke. Okay, DSKP macam saya subjek sains komputer. Okay, cikgu ambil siap-siap lah. Saya terlupa nak buka mula-mula ni. Sebab senang kita nak copy paste sebenarnya. Kita nak copy paste objektif. Okay, kemudian kalau ada buku teks pun mudahlah. Okay, buku teks secara digital. Kalau tak ada, cikgu sebenarnya boleh tengok buku teks cikgu dekat dalam ID Delima, dekat dalam portal Delima. Bahagian guru, saya ni bila kena buka balik. Okay, dalam buku teks, cikgu klik buku teks.
Okay, cikgu klik tingkatan berapa yang cikgu mengajar. Allah Akbar. Okay, sign in balik lah. Ini biasalah cikgu security. Okay. Okay, SSM. Okay, cikgu pilih lah. Kat dalam drive ni. Okay, katalah saya akan pilih elective STEM. Sorry. Mana sains komputer? Sains elective. Bahasa. Tak ada lagi. Okay, tak apa, kita cuba buat. Kita cubalah ambil mana-mana Kita ambil sejarah ke. Saya ubah daripada bukan subjek saya lah ni. Okay ni. Okay, ini buku teks digital. Kalau tak melalui sini pun, andai kata cikgu Google dah ada. Contoh buku teks sains komputer 4. Pun ada juga dalam ni, tapi ni dalam cikgu kena carilah dia punya, jangan ambil yang dia dalam bentuk any flip ni. Tak, saya tengok ada tak. Okay. Ni buku teks. Terlupa saya nak cari siap-siap tadi. Okay, sambil-sambil tu cikgu pun samalah. Ni dia. Okay. Sebenarnya kalau kita melalui buku teks digital yang dah masuk dalam siap-siap dah masuk dalam portal tu, dia cantik. Dia dah memang dah susun elok lah. Okay, tak jumpa juga. Tak apalah, ambil lah dalam ni. Boleh jugalah. Okay. Tapi satu lagi, saya ni guna untuk screen, untuk ambil gambar, screenshot saya punya display ni menggunakan software Lightshot. Okay, kalau siapa yang belum install, bolehlah nak ambil. Okay, ada tanda bulu ayam ni, Lightshot ni. Okay, Lightshot ni untuk kita print screen. Okay, contoh kalau saya sebab sini dah guna. Okay, saya dah siap install dekat sini. So, bila kita nak guna, senang je. Kita tekan print screen dekat kita punya keyboard. Dia akan gambar blur macam ni. So, senanglah kita nak screenshot yang kita nak. Kan, tak perlu kita nak cut, copy, dia ambil masa. So, kita boleh terus savekan dalam satu folder. Bahan-bahan dalam buku teks tu nanti. So, nanti nak masukkan dalam Sway tu senang. Okay. Inilah software dia. Okay. Baik. Kita pada dah buku teks. Okay. Contoh saya nak buat topik 1 point. Tengok di SKP. Maklumlah dah berapa bulan tak mengajar ni. Cikgu boleh type, cikgu boleh masukkan gambar, cikgu boleh guna bahan, gabung bahan dan sebagainya lah, mudah lah tu ni. Okay, kalau ni waktu-waktu ni mungkin kita dah masuk pangkalan data hubungan 2.1. Okay, 2.1 pangkalan data hubungan. Okay, saya pun masuk 2.1 pangkalan data hubungan. Okay. Okay, background pula. Okay, background kalau cikgu nak masukkan image macam tadi. Okay, cikgu boleh masukkan insert. Okay, kalau ada gambar yang dalam PC, boleh masukkan melalui my device. Tapi kalau dah memang ada dah siap upload dah dalam OneDrive. Okay, boleh melalui OneDrive. Cikgu ambil my device. Okay, contoh saya dah ada satu design daripada Canva. Saya just masukkan.
Okay. Sorry, kita boleh masukkan dalam ni. Okay. Okay. Kat sini kita boleh kalau nak ubah font, bukan ubah font, nak boldkan font atau nak sengetkan. Tu je boleh. Tak boleh lah nak tukar tulisan ke, semua tak boleh. Sebab apa? Sebab tulisan semua dekat design nanti. Dia auto buat untuk semua. Okay? Okay. Kita tengok bila kita nak buat sesuatu, kita dah buat sesuatu dalam storyline ni, kita boleh check, kita boleh tengok dengan cara klik play. Macam mana dia punya display dia. Okay. Yang ni sebab mod ni. Sorry. Okay. Kita boleh tengok memenuhi ke tidak cara dia. Okay. Kalau saya pilih design, style untuk ni lah, untuk blog. Okay. Saya pergi balik dekat ni. Okay. Dia akan macam ni lah. Kalau gambar tu besar sangat. Okay. Kita pergi balik dekat ni. Gambar ni. Okay, tajuk background memang gambar tu akan jadi ni lah, besar terus lah. Okay, sorry. Okay, kemudian kita klik tambah, insert untuk content. Okay, dekat sini ada heading, okay, ada text, ada image, stack kalau kita nak masukkan gambar-gambar dalam bentuk stack tadi. Okay, ini upload lah. Okay, sama atas ni teks media pula dia boleh masukkan selain daripada gambar dengan video, boleh masukkan audio ataupun kita embed daripada YouTube ke. Okay, kita ada channel. Contoh cikgu memang hebat kat sana, memang dah banyak saya tengok channel cikgu. So dekat situ cikgu boleh embed. Okay, boleh embed dan masukkan embed code dekat sini. So terus display kat depan. Okay, tapi saya untuk yang first ni saya mungkin nak letak heading lah. Saya ambil heading sebab saya nak letak kat sini objektif pembelajaran. Okey. Kalau nak letak gambar boleh, tak mau letak pun tak ada masalah. Dan yang ni tadi dah heading 1 kan, kita ambil heading yang kedua ni. Mungkin saya nak letak senarai objektif lah. Okey. Cari dalam DSKP. Okay, tadi bab 2. Okay, biasa kalau PDPR ni cikgu kita tak boleh lah nak target banyak objektif tercapai kan. So, okay, saya ambil satu, saya Ctrl C. Sekejap saya buang dulu yang ni, banyak sangat. Okay, Ctrl V. Okay. Katalah satu objektif lah cikgu nak tambah, cikgu tambah lah. Okay, kemudian dah letak objektif, kita boleh tengok juga display macam mana. So display dia akan macam ni. So kalau ada 2, 3, 4 tu dia akan duduk bawah. Okay, kalau nak patah balik, klik balik edit. Okay, dia akan pergi ke dalam storyline kita. Okay. Okay, kalau dalam PowerPoint, kita panggil slide kan. Kita buat satu tu dalam kita panggil slide. Tapi kalau dalam Sway ni dia panggil macam by cut. Okay, dia buat cut by cut. Contoh ni satu cut. Yang ni cut yang kedua. Maknanya kalau kita display tadi, okay, ni cut yang pertama, slide yang pertama. Kemudian ni yang cut yang kedua. So dia membantu kita lah. Kita nak lebih faham Sway ni, kita bergantung kepada kita punya kita nak sampaikan macam mana, slide satu tu macam mana, slide 2 tu macam mana. So kita dah adjust siap-siap lah, kita dah rancang lah siap-siap dalam storyline kita. Okay, slide kedua katalah nak start bahan objektif ni. Okay, kita nak tanya set induksi. So set induksi saya nak letak heading balik. Okay, maksudnya slide yang ketiga. Saya nak kata apakah yang anda ingat topik pembelajaran yang lepas?
ataupun cikgu buatlah yang sesuai kan. Apakah yang anda ingat topik pembelajaran yang lepas? Maknanya kita imbas kembali, kita ajak pelajar ni imbas kembali. Okey, kalau nak masukkan terus video, tak ada masalah, cikgu masukkan video. Okey. Cikgu boleh terus Google kat sini, dia akan keluar. Contoh saya punya topik. Okey, saya tengok kejap. Sebelum tu belajar okey, katalah struktur kawalan. Ni sebagai contoh je lah cikgu, idea pun ke laut juga petang-petang ni. Okey, contoh struktur kawalan. Kalau cikgu dah ada channel cikgu cari dia punya tajuk je lah. Cikgu boleh masukkan terus. Okey, ni video lah. Bahan video. Okey, saya bagi saya cuba. Ni je lah, saya try test je ni. Saya try test, saya pilih je. Saya pilih mana-mana je. Okey, ni video. Okey, cikgu nak displaykan kecil, saiz kecil ataupun besar ataupun sederhana ataupun paling besar. Kat sini cikgu ejah. Okey, kalau tengok kalau play. Kita buat, kita play, kita dapat tengok lah hasil dia. So ni lah dia punya saiz dia tu. Okay, so pelajar pun nak imbas balik, nak ingat balik apa dah belajar minggu lepas kan. Ni lagilah dah cuti 2 minggu. Tak ingat dah apa yang cikgu ajar sebelum ni. So boleh buat. Cikgu boleh letak bahan quizzes ke kat sini, soalan nak bagi orang kata dia ingat tak balik topik yang lepas. Cikgu boleh juga letak slide, bahan material lain seperti slide PowerPoint pun dekat sini untuk sebagai permulaan ni, sebagai set induksi ni, tak ada masalah. Ejaan pembelajaran. Okey. Kemudian kita nak pergi slide yang ketiga lah kan. Kita dah bagi di display. Okey. Terus kita nak start dengan apa kita punya topik pembelajaran pada yang hari yang kita nak buat tu. Okey. Kalau nak pergi cut baru, pergi cut heading balik. Okey, contoh kita dah masuk lah 2.1 tadi. Pangkalan data kejap. Saat saya pergi Okay, contoh kita nak kita boleh juga ni copy. Kalau ini dalam mod dalam AnyFlip ni saya tak boleh ni. Kalau cikgu ada bahan tu cikgu boleh copy dan masukkan terus. Okay, saya boleh buka tak melalui ini. Okay, tak apa. Kalau nak masukkan yang gambar tadi, macam saya cakap tadi, print screen. Okay, highlightkan yang mana kita nak. Contoh saya nak yang ni je. Tapi cikgu kena save lah dalam folder, satu folder kan. Cikgu buatlah PDP. Cikgu pun masukkan. Lepas tu buat dulu yang ni. Supaya tak adalah kita pergi sat pergi sini, sat pergi sini. Saya buat sikit-sikit je. Okay, mungkin saya ambil yang ni. Okay, senang light shot ni dia kita boleh adjust. Dan kita boleh buat juga kotak kat sini. Untuk macam highlightkan ni ke. Okay. Saya ambil sikit je. Saya malas nak type balik. Okay, katalah dah ni lah. Okay, dekat sini cikgu boleh terus masuk image. Kalau nak tulis pun boleh, nak terus masuk image pun boleh. Okay. Pergi dekat sini pun boleh. Banyak cara lah. Okay, mana PDP tadi. Okay, saya masukkan pangkalan data. Okay, kita ejalah tadi apa dia punya display, nak besar ke nak kecil ke. Sekejap lagi kita tulis kat sini pangkalan data tajuk. Okay, betul kita nak masukkan gambar, nak masuk banyak kali terus pun boleh ataupun nak masuk satu-satu pun tak ada masalah. Okay, tadi pangkalan data hubungan.
Mana tadi? Masuk sini. Okay, nanti gambar ni kita boleh jadikan dia stack juga terus. Okay, ambillah terus. Okay, kita select all pun boleh, tak ada masalah. Kat sini dia tanya, kalau nak group kan, tapi kalau group dia jadi macam picture satu-satu, kalau group, kalau stack tu dia jadi satu-satu display macam tu lah. Okay, ni size. Kita boleh try lah. Okay, kita tengok play display dia. Okay, dia akan jadi macam ni. Kalau rasa cikgu nak besarkan yang ni, cikgu tadi sizekan, betulkan size dia. Kalau nak type balik pun tak ada masalah. Okay. Ni contoh dia. Okay, katalah dah siap dah bahagian, orang kata bahagian aktiviti, ni aktiviti ke apa kan. Kita nak buat, nak buat bahagian aktiviti. Kita boleh, kalau idea saya boleh letakkan Padlet ataupun Minimator, apa-apa saja yang kita nak letak. Kita boleh juga letak link. Okay, contoh kat sini. Jom kita sekejap adakah anda faham topik hari ini? Topik ini, adakah anda faham topik ini? Kita nak uji dia topik tu, okey kita bagi penilaian kan. Tapi yang ni sebelum penilaian tu. So kita boleh juga letak link. Okay, embed link pun boleh. Kalau katalah saya dah buat dalam Canva ke, boleh masuk juga, boleh, bukan Canva, PowerPoint pun boleh. Okay, kalau PowerPoint, cikgu dah ada siap slide. Dalam PowerPoint, cikgu boleh save slide cikgu tu dalam JPEG. Okay, save as JPEG, dia akan save satu-satu slide dan cikgu boleh upload je terus. So boleh terus siap cikgu punya sway. Okay. Sekejap, kita masukkan teks. Okay, kita masukkan teks dekat sini. Katalah pangkalan data. Kita ada satu web yang untuk rujukan pangkalan data ni. Okay, kita boleh link. Kita ambil link. Kat mana ada web link ni? Okay, kita boleh Google tanya mana-mana website yang untuk mengukuhkan lagi lah kita punya topik kita. Boleh lah, saya ambil je lah. Kat sini kan. Cikgu boleh copy URL, Ctrl C, pergi kat sini, Ctrl V. Tu tekan OK. So bila tu pelajar dia, kalau dia nak lebih faham, dia akan rujuk lah dekat rujukan yang lain. Okay. Baik, katalah dah akhir. Okay, sebab dah 4.18. Saya pun duk tengok jam je. Okay, katalah akhir kita nak buat penilaian. Okay. Dekat sini, macam saya sebut tadi, cikgu boleh embed website ataupun form. Okay, Microsoft Form. Macam saya ada juga Microsoft Form yang saya dah buat tapi bukan topik untuk yang contoh. Saya bagi contoh lah Oops, sorry. Okay, saya pergi balik dekat mana tadi? Okay, ada tak koleksi Microsoft Form? Okay, Microsoft Form ni macam Google Form lebih kurang lah. Okay, contoh yang ni. Contoh saya ambil yang dah sedia ada sebagai contoh. Katalah ini adalah soalan yang berkaitan dengan saya punya bahan tadilah. Okay, saya boleh klik share dekat sini. Dekat sini cikgu boleh ambil embed. Okay, copy embed ni. Lepas tu pergi dekat sway tadi. Cikgu paste je kod dekat sini. Ctrl V. Okay. Yang ni ambil lah saiz besar sikit kan. Okay, cuba kita tengok play. Okay. Okay, pangkalan data. Okay, bla 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 bla.
Tu. Nampak? So lengkap lah kita punya satu proses ataupun satu lesson plan kita untuk bantu kita susun atur kita punya penyampaian PDPR kita. Okey. Boleh tak? Okey. Saya siap. Apa lagi? Okey, kita juga boleh letak suara kat sini. Okey, audio. Media, ambil audio. Okay, kita boleh record kat sini. Ada button record. Okay, klik record. Okay, allow. Dia akan bagi get ready. 3, 2, 1. Okay, kita pun sebutlah. Okay anak-anak, saya harap anda semua faham topik yang kita belajar pada hari ini. Okay, jika ada apa-apa masalah, anda boleh terus tanya cikgu. Okay, bye. Macam tu. Okay, kalau kita rasa okay, kita boleh add to sway. Tapi kalau kita rasa tak okay, suara serak-serak basah ke apa ke, nak kena minum air ke, minum air. Okay, so record semula. Okay, kalau rasa dah okay, add je lah. Jadi nanti pelajar tu, dia tengok, pelajar ni dia alert tau. Icon-icon, button-button ke apa, dia akan cuba klik. So insyaAllah dia akan dengar, dia akan buka. Inilah menariknya sway ni. Okay, bila dah siap, okay, katalah dah siap satu storyline ni, saya tak kreatif sangat. So, saya bagi idea macam ni lah. Mungkin cikgu lebih hebat lagi cikgu punya hasil design cikgu tu. Okay, cikgu klik kat design. Okay, cikgu klik dekat style. Okay, yang ni cikgu boleh, kalau nak remix pun boleh dia punya style, ataupun kalau cikgu nak edit, nak pilih pun boleh. Cikgu nak dalam bentuk yang ni ke, horizontal ke. Horizontal dia macam ni lah, pelajar kena klik satu macam ni. Kalau rasa tak cantik, nak bentuk slide, dia macam ni. Okay, so untuk display, kadang-kadang kita nak present sesuatu tu kan, senang lah. Okay, kalau memang saya suka dalam bentuk macam blok ni. Okay, betul boleh pilih style. Kalau rasa kita prasekolah, takkan kita nak ambil yang formal kan. Kita nak nampak macam ni, kita kena ambil yang menarik minat pelajar. Okay, tengok ada pelbagai lagi. Nak rama-rama ke, dia terus tukar design kita yang bersesuaian. Dengan tulisan, dengan apa semua dia dah siap fikirkan untuk kita dah. Okay, so kalau kita play, dia dah tukar lah style. Nampak? Menarik kan? Tadi nampak formal je. Yang ni dia dah nampak lain sikit. Okay, pelajar pun boleh dengar suara. Kalau kita nak buat sikit perkataan kat sini boleh lah. Okay, sila klik untuk dengar suara saya. Katalah macam tu kan. So boleh juga buat ayat dekat situ. Baik, bila dah siap macam mana? Bila dah siap, okay, kita nak share kepada pelajar. Okay, kita dah style kita dah ambil, dah siap semua. Okay, cara dia kita klik share. Okay, yang ni main peranan tu yang kadang-kadang kita share dah tapi budak akan mesej, cikgu tak boleh buka pun apa yang cikgu share. Sebab kadang-kadang pelajar ni bila dia buka pakai handset, dia ada akaun Gmail dia yang dah siap dekat, remember dekat handset tu. So dia tak boleh buka. So cikgu boleh tukar dia punya setting kat sini, anyone with a link. So siapa-siapa sahaja dia boleh buka. Kemudian kita boleh, kalau kata antara kita dengan kawan dalam satu panitia, kita nak benarkan dia edit, kita boleh letak dia edit. Okay, kita boleh invite people untuk edit dan kita bagi link ni. Tapi untuk pelajar, kita bagi view sahaja. Kita boleh copy terus, send terus dalam group WhatsApp dan sebagainya. Okay, so kalau rasa nak ada katalah personal, katalah macam nak certain je pelajar, kita ada password untuk pelajar tu, kita boleh letak setting kat sini. So lebih orang kata privacy lah untuk bahan kita tu. Tapi buat apa kita buat penat-penat kita share kat pelajar kita seorang kan. Kita boleh lah suruh dia share pada kawan-kawan kelas lain ke dan sebagainya. Okay, just copy. Lepas tu pergilah dekat group WhatsApp, pastekan. Okay, pelajar akan dapat lah. Okay, kita pun kalau nak rujuk, senang dalam ni. Tapi kalau kita nak edit untuk diri sendiri, okay, kita boleh katalah kita ada email MOE, lepas tu kita ada email peribadi.
kita tak orang kata kita suka guna email peribadi sendiri tu, kita boleh pergi dekat edit ni, kita copy ni untuk kita punya simpanan. So bila-bila kita buka tu boleh lah. Okay, boleh share. Okay, habis bahagian ni. Okay, sikit lagi masa untuk objektif yang ketiga. Saya dah janji tapi tak dapat tak sempat nak ni kan. Okay. Okay, sekejap. Okay, yang ketiga, cara mudah guna portfolio menggunakan Sway. Ni paling best lah. Okay, andailah kata kita ada bahan, saya tak pasti ada tidak bahan dalam PowerPoint ni. Dalam sekolah punya, dalam Word saya bagi contoh lah. Ni apa dia boleh lah ambil ni. Kita tengah sebut pasal TS25. Okay, katalah ada ini dalam Word. Okay, kita nak sampaikan dekat guru-guru lain, okay, ataupun kita nak buat persembahan tentang TS25 ni. Okay, boleh pergi dekat file, boleh pergi transform. Kat sini yang paling best lah. Okay. Tapi yang ni kena ingat, yang ni macam saya Surface ni guna Office 365 dengan tak silap Microsoft 2016 tak silap saya. Kalau yang 2013 yang tu tak adalah function ni. Okay, boleh pilih bahagian style ni, boleh pilih display dia nak macam mana. Kalau dah pilih nak ubah pun tak ada masalah. Okay, saya pilih banyak ni. Dia dah cantik-cantik, dah siap dah paparan dia. Saya pun sampai tak tahu nak pilih yang mana. Okay. Okay, dia akan tunjuk dekat phone paparan macam mana, dekat laptop macam mana. Okay, dan kita terus klik transform. Okay, transform. Tapi dekat sini kita kena ubah ni dululah. Saya sign different. Dia kena samalah kita punya account yang kita pakai untuk Sway tu. Okay. Tukar dulu, bagi sama, pastikan samalah. Okay, lepas tu kita klik transform. Okay, dia ambil masa sikit. Okay. So inilah contoh mudah untuk kita buat portfolio menggunakan Sway. Yang ni kita boleh edit lah sebenarnya. Memanglah first transform tu taklah memenuhi apa yang kita nak displaykan tu kan. Tapi kita boleh ubah. Kita just edit, lepas tu dia akan pergi kat storyline. Kita boleh ubah lah. Kalau yang ni kita tak nak, kita boleh delete. Lepas tu katalah yang ni setakat gambar kecil. Yang ni dah gambar kecil. Katalah yang ni kita nak group kan. Okay, highlightkan. Dia jadi group. Lepas tu group kita, tadi saya tak tunjuk. Group pula banyak display. Okay, kita boleh dalam bentuk slideshow. Kita boleh dalam bentuk grid, dalam bentuk stack. Okay, boleh pilih. Okay, lepas tu nak edit-edit yang ni pun tak ada masalah. Berapa minit je boleh buat. Okay, dah sudah, kita play lah. Lepas tu kita share lah link ni untuk kita present. Siap lah kita punya bahan untuk portfolio. So Alhamdulillah, lagi 1 minit je, 4.30 cukup untuk perkongsian 1 jam. Perkongsian 1 jam. So Alhamdulillah lah. Saya rasa setakat ni saja perkongsian saya. Ada apa-apa bolehlah message ke, sekadar yang saya boleh share, saya share. Okay, sama-samalah kita gunakan
bahan yang kreatif untuk kita sampaikan PDPR kita secara berkesan. So insyaAllah kalau ada peluang lagi, kita akan share lagi apa-apa yang bergunalah untuk guru manfaatkan dalam PDPR. Okey Cik Anif, setakat tu je. Suara Cik Anif dengar tak? Maksudnya coach, Ah. maksudnya penggunaan Causeway ni nampaknya menarik fungsi-fungsi banyak fungsi-fungsi dia sebenarnya untuk PDPR. Memang bermanfaat. Betul. Baik, Ada sebentar soalan ke Cik Anif? Ada. Ketika coach sudah duk menerangkan tu ada 3 soalan. Yang pertama, soalan ni tanya boleh print tak dari sway ni? Satu. Okey. Okey. Okey, lagi? Teruskan. Teruskan yang soalan kedua untuk soalan nak saya jawab terus satu-satu? Kan? saya Takut rasa nanti terlupa pula. Betul. Okey kan, boleh jawab satu-satu tu. Silakan. Alright. Okey, bagus cikgu. Minta maaf, saya pun terlupa nak share cara macam tu. Okey, bila nak print, dalam mode yang kita dah play tadi, klik 3 titik tu, cikgu boleh export. Klik dekat export boleh, cikgu nak terus print pun tak ada masalah. Cikgu nak duplicate sway yang kawan tadi dah bagi mode edit pun tak ada masalah kat sini. Dekat tepi, dekat 3 titik tu saya ulang balik dekat tapi kena play dulu, bukan dalam mode edit. Klik 3 titik tu, klik export. Dia tanya, nak dalam bentuk Word ke, nak dalam bentuk PDF ke? Kita boleh pilih sama ada antara dua tu. Kemudian boleh print lah terus. So dia akan jadi macam ni akhirnya. Okey, lagi? Itu soalan daripada Puan Nurul Izzati tadi. Okey, yang soalan kedua pula. Untuk soalan kedua, untuk soalan penilaian Microsoft Form tu akan terus embed tak di sway atau akan buka link di page lain? Okey. Dia akan terus embed cikgu. Macam tadi saya bagi contoh. Dia akan terus embed dekat bawah ni. Dekat sini. So pelajar tu boleh terus klik jawapan. Okey. So dia terus boleh send, dia boleh submit. Then kita akan dapat dalam email kita lah, dalam kita punya form tu dia akan ada keluar respon. So kita dapat tahulah pelajar kita siapa yang dah jawab, belum jawab kan. Dia akan keluar respon dekat kita punya Microsoft Form. Okey Cik Anip, lagi? Okey, yang soalan yang terakhir untuk petang ni, sesi ni menanyakan murid nak buka sway yang cadang kongsi itu perlu tak loginkan ID atau buka link terus dan boleh terus view? Okey, bagus soalan tu. Okey. Tak perlu murid tak perlu login. Kita just klik sahaja atas tu. Kita copy ataupun tadi kita dah share kan. Kita share, kita ambil anyone. Kita kena ubahlah kat sini. Kalau nak suruh dia buka pakai link kita tu, view, kita copy ni. Saya try buka new private window. Contoh pelajar dia klik saja, dia memang akan terus pergi kepada sway kita. Tak perlu nak login ke sign up ID ke, tak perlu. Sebab ini kita dah share link je kat dia. So dia boleh buka seperti yang cikgu cikgu tak nampak sebab saya tak share ni. Cikgu boleh cubalah, memang dia tak perlu nak login dululah. Tapi kalau kita ada bahan dekat sini, ada aktiviti dekat kita punya, sekejap saya kena patah balik. Okey, katalah dekat sini aktiviti kita ada letak aktiviti berkumpulan. Aktiviti berkumpulan.
Kita ada letak kat sini bawah ni aktiviti berkumpulan. Kita kata, okey, dalam kumpulan sila siapkan sway untuk bahan presentation dan bla 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 aktiviti kumpulan tu kan. Okey, kemudian semasa kelas yang akan datang, minta wakil setiap kumpulan untuk bentangkan sway anda. Katalah macam tu, yes cik, pelajar tu dia kena login office sebab dia nak create bahan sway. Tapi just kalau untuk view saja dia tak perlu login. Okey. Boleh Cik Nep? Okey, ada 3 soalan yang cikgu kita dapat kumpulkan pada petang ni lah, hari ini. Jadi saya rasa memang nampak memang bermanfaat lah sebenarnya dalam untuk menghadapi situasi PDPR sekarang ni lah untuk guru-guru kan. Cikgu ya. Jadi cikgu, sebelum kita buka link untuk pendaftaran kita pada petang ni, okey. Saya nak berkongsi sikitlah tentang dengan semua tentang Kedah Literature ni. Okey, saya intro sedikit dulu awal tadi. Okey. Baik, silakan. Intro sikit ya. Ya, boleh. Okay. Boleh Cik Nep. Tak ada masalah. Okey, ini program bersama Kedah Literature Center bersama dengan Digital Classroom ya. Jadi Kedah Literature Center ni atau dikenali sebagai KDC telah ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri Kedah pada tahun 2015 di UTC Alostar dengan agenda utamanya untuk mengurangkan jurang digital di kalangan rakyat negeri Kedah. Okey. Jadi Kulit Petunjuk Corporation atau KTPC telah dilantik sebagai pengurus KDC bagi menguruskan program dan aktiviti dalam jayakan program-program modal insan dan juga pendigitalan di Kedah semua tu. Jadi kenapa mungkin nanti ada di antara cikgu terlihat di poster kita, kenapa ada KDC, kenapa ada KCP, KTPC dan juga ada DC. Okey. Sebenarnya kita berkolaborasi bersama dengan DC sebenarnya ni. Okey. Jadi insya-Allah lah lepas ni kita akan lagi program-program seterusnya bersama dengan DC ya. Cikgu ya. Ya, insya-Allah. Okey, saya banyak lagi. sharekan banyak lagi ya. Okey, saya sharekan link untuk pendaftaran pada hari ini. Okey. Sekejap cikgu ya. Ya. InsyaAllah kita semua dapat kot hari ni. Objektif tercapai lah kan. Sekejap ya, saya kongsikan link ni. Okey, ini borang pendaftaran kehadiran. Okey, siri kita pada ini diharapkan para peserta, cikgu-cikgu semua boleh Cik Nep macam tak sama nampak. Ada kita punya. Tak nampak semua Okey dah. Dah. Nampak Ya. Okey, nampak. Nampak. Okey, nampak. Okey Okey, kita buka link ni selama 10 minit untuk semua peserta-peserta hari ini. Jadi dalam 10 minit tuan-tuan dan puan-puan boleh menghantarkan borang pendaftaran kehadiran untuk hari ini. Jadi selepas 10 minit kita akan tutup link.
Baik, saya rasakan semua dah dapat link berkenaan tu. Okey, baik. Terima kasih kepada Coach Julie. Ataupun nama manja lah sebelum bagi Julie. Tapi Coach lah nampak lagi Allah. lagi mesra lagi. Macam coach bola lah. Okey, seorang di Perlis, seorang di Kedah kan. Berjumpa kita di sini dalam talian. Betul. Dipisahkan oleh Dipisahkan. Okey, jadi terima kasih, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Coach Julie dan semualah yang pada hadir pada hari bersama-sama berkongsi ilmu dengan Coach Julie dalam kita menafa'atkan untuk PDPR kita, okey, kepada guru-guru berkenaan. Okay, jadi untuk hari ini kita berkurang 80 orang menyaksikan kita pada hari ini secara live ini. Alhamdulillah. Okey, baik cikgu. Terima kasihlah juga dengan katakan, pihak KDC. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak KDC untuk kerana menjemput, dan sebenarnya terima kasih banyak-banyak kepada penonton ataupun peserta ataupun cikgu-cikgu yang sudi meluangkan masa selama 1 jam berapa minit ni untuk sama-sama berkongsi ilmu ni. Okey Cik Anab, tu je daripada saya. Terima kasih kembali dan jangan lupa like Facebook Kedah Digital Center. InsyaAllah sekarang hebahan dan juga program-program kita akan salurkan dalam Facebook kita nanti tu. Jadi nantikan untuk siri kita yang keempat pada minggu depan. Jadi tuan-tuan dan puan, serilah melihat Facebook kita. Okey, sekian. Terima kasih. Kita berjumpa lagi. Terima kasih Cikgu Lee. Terima kasih semua. Okey, sama. Okey, bye. Bye. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio